أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في الزجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji-pujian untuk Allah. Wa bihi nasta'in, kepadanya lah kita minta tolong. Wassalatu wassalam ala rasulillahil amin. Selawat dan salam kita ke atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam al-amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selawat dan salam juga ke atas keluarga Nabi serta para sahabat semuanya. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan doa kita kepada sekalian muslimin muslimat yang ikut Nabi, para sahabat sampai kepada hari kiamat. Allahumma rabbana ishrah lana sudurana wa yassir lana umurana waj'alna minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ya Allah, yang Tuhan kami, lapangkanlah dada kami sekalian, mudahkanlah segala urusan kami, dan jadikanlah kami ini orang-orang yang sentiasa mempelajari ayat-ayat-Mu, kemudian mengambil apa-apa yang terbaik daripada pengajian ini. Allahumma ja'alna min ahlil Quran ahlullah wa khassatuh. Ya Allah, yang Tuhan kami, jadikanlah kami ini orang yang ahli dalam Al-Quran. Mereka itulah ahli Allah serta orang khas Allah. Allahumma rzuqna as-sakinah wal-rahmah wa du'a al-malaikah wa dhikrallahi fi man indah.
Ya Allah yang Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami tenang hati kami dalam majlis ini khususnya. Sempurnakanlah rahmat-Mu ke atas kami, sertakanlah bersama kami para malaikat mendoa dan mengaminkan doa-doa kami. Juga ingatan-Mu ya Allah pada kami sentiasa khususnya dalam majlis-majlis-Mu bersama para malaikat. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Ya Allah, sembuhkanlah siapa jua yang uzur sakit yang ada dalam majlis ini khususnya keluarga kami serta kaum muslimin muslimat seluruhnya. Allahumma hab lana hukma wa alhiqna bis salihin. Ya Allah yang Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami hikmah serta Engkau golongkan kami di kalangan hamba-hamba-Mu yang saleh. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah yang Tuhan kami, kurniakanlah dari sisi Engkau rahmah serta Engkau tunjukkanlah dalam segala urusan kami jalan petunjuk-Mu. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ayat 35 surah An-Nur. Allahu nurus sama wal ardi. Allah lah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Allah lah cahaya langit dan bumi. Makna cahaya langit, nur tu makna dengan mu'tin nur, pemberi. Allah itu nurus samawat maknanya pemberi cahaya kepada langit. Langit itu matahari, dan kerana matahari itu memberi cahaya kepada bumi, dan bumi itu pun sendiri ada cahaya-cahayanya. Ya Allah Subhanahu wa taala kurniakan di bumi Quran cahaya, orang-orang saleh, nabi, para anbiya cahaya di bumi, di langit matahari, bulan, bintang. Jadi banyak cahaya Allah yang Allah beri kepada langit dan bumi. Jadi Allah sebut Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu cahaya langit-langit dan bumi-bumi. Sekali lagi sebut, makna di langit ialah matahari, bulan, bintang. Kalau di bumi Quran, para nabi, para mukmin, gitu. Dari sudut kita lihat dari sudut zahir, cahayalah matahari, kan? Dari sudut batin ataupun maknawi, maknanya kita tengok orang mukmin itu ada cahaya sebab di dalam diri dia itu ada hati yang kenal beriman kepada Allah. Orang yang percaya pada Allah itu adalah cahaya, dan apatah lagi di dalam tubuh dia itu ada Quran contohnya, cahaya juga. Lagi dia itu sendiri mendapat petunjuk Allah, hidayah, maka dia juga cahaya. Jadi cahaya-cahaya Allah ini perumpamanya macam mana? Masalu nurihi, perumpamaan cahayanya. Nurihi, nurillah. Nurihi, perumpamaan cahaya Allah itu kamishkat, sebuah lubang, seperti sebuah mishkat. Lubang yang tak tembus, dia terjemah di situ. Ada nombor 139 yang dimaksudkan lubang yang tidak tembus mishkat. Itu mishkat itu maknanya lubang yang tidak tembus ialah suatu lubang di dinding di rumah yang tidak tembus sampai ke sebelahnya. Biasanya digunakan untuk tempat lampu ataupun barang-barang lain. Tak dalam rumah, cerah dalam rumah, kan? Kalau kita kata dalam masjid ni, ada cerah dalam masjid ni, itu dia panggil mishkat, maknanya kawasan yang dilikungi oleh pagar-pagar.
ataupun dinding-dinding. Fiha misbah. Fiha, di dalam lingkungan itu ada misbah, ada lampu. Betul lah tak? Kita nampak dalam lingkungan masjid ni ada lampu misbah. Kemudian dia sifat pula, habislah situ ayat. Dalam masjid ni ada lampu. Al-misbahu, lampu itu pula, fi zujajah, lampu cahaya tu duduk dalam zujajah, dalam kaca. Zujajah ni kaca. Kita tengok dalam lampu kita pun dalam kaca. Kaca itu bila kita tengok, ka'annaha az-zujajatu, kaca itu pula ka'annaha, seolah-olah ia. Ka'anna kita terjemah seolah-olah, ha az-zujajah tu kaukab, bintang, durri, bintang yang durriyun, maknanya bintang yang bercahaya terang. Yuqad, dinyalakan bintang itu, dinyalakan zujajah itu atau kaukab ataupun zujah itu, min syajaratin, Allahu Akbar, daripada sebatang pokok mubarakah. Allahu Akbar. Syajaratin mubarakah. Pokok yang diberkati, sebatang pokok yang diberkati. Zaitunatin, yang zaitunah ni minyak zaitun. Minyak zait ni minyak sebenarnya. Zait, kita kata zait. Zait ni bukan minyak zaitun saja. Minyak, apa-apa minyak yang menghasilkan, kita kata zait kelapa sawit, zait juga dia panggil. Zait jagung. Jadi ini zaituna. Zait, zaituna, zait yang keluar daripada pokok zaitun. La syarqiyah, yang mana pokok mubarak zaitun ni dia tidak di barat, di sebelah timur sahaja. Syarqiyah ni timur. Wala gharbiyah, dan dia tidak duduk di sebelah gharbi, barat saja. Duduk mana? Duduk atas bukit. Dia tumbuh atas bukit, tempat yang dia tumbuh tinggi, dia memberi cahaya kepada sekalian. Sekitar dia. Dia cahaya pada sekitar dia. Apa makna cahaya pada sekitar? Dia memberi nikmat kepada orang sekitar dia, penduduk-penduduk sekitar dia. Ditanam di atas bukit, dia memberi nikmat, beri hasil kepada orang-orang sekitar dia. Okey, sama ada dengan cara dia dapat free ataupun dia beli. Yakadu zaituha yudi, hampir-hampir minyak dia yudi, memberi cahaya. Walau lam, kalaupun tidak, tamsashu, menyentuhnya, narun, oleh api. Nurun, cahaya itu, cahaya nurun tu nurullah tu. Nurus sama itu nur, Allahu nurun. Nurun ala nur, nurun ala nurin. Cahaya Allah atas cahaya
langit. Yahdillah nurin ala nur. Cahaya atas cahaya. Apa makna cahaya atas? Nurun ala nurin. Kalau kita ambil atas lagi, Allahu dah nur dah. As-samawatu wal ard. Di bumi itu ada cahaya nur pula. Jadi nur ala nur. Kalau kita kata Quran nur kan? Mukmin yang beriman dengan Quran, yang Allah beri cahaya ke dia, nur. Nurun ala nur. Orang yang dapat hidayah itu nur. Nabi Muhammad itu nur. Quran pula masuk kat dia nur. Nurun ala nur. Allah itu nur. Kan? Kemudian langit yang dipenuhi oleh matahari pula nur. Nurun ala nur. Ini dapat semua ke? Yahdillah. Allah lah yang memberi hidayah linurihi kepada cahaya dia. Nurihi di sini Quran lah, ataupun Islam, ataupun petunjuk. Allah yahdillahu, Allah tu sebagai subjek. Allah memberi hidayah, memberi petunjuk linurihi kepada cahaya dia, Quran, Islam, man yasha, kepada orang yang ia kendaki. Habis itu, wa yadribullahu, Allah memberi. Yadribu ni pukul, tapi di sini kita makna mengupamakan. Al-amsal, perumpamaan. Masal satu, masal satu. Kalau banyak perumpamaan kita panggil al-amsal. Perumpamaan linnas, kepada sekalian manusia yang ada di bumi ini. Wallahu, dan Allah itu, subjek tu, ayat lain tu. Bikulli syai'in, dengan setiap benda, alim. Alim tu khabar. Wallahu alimun. Okey. Alim dirujuk kepada niat. Alim dirujuk kepada benda-benda yang disembunyikan. Apa pun yang disembunyikan, Allah itu alim. Sebab itu nak ceritanya bikulli syai'in tu, semua perkara yang ada pada manusia yang disembunyikan, yang disimpan, Allah itu tahu hati kita. Okey, tuan-tuan dirahmati Allah. Ini perumpamaan. Bila perumpamaan, dia tidak dapat melihat dengan jelas. Taib. Ada dua. Dalam ayat ni ada dua benda yang kita kena fikir. Pertama yang zahir, yang dia panggil hissi. Hissi ni yang kita boleh sentuh, yang boleh kita tengok. Yang boleh kita tengok ialah lampu, betul tak? Lampu ni yudhi'u. Di sini Allah kata yakadu zaituha yudhi. Zait, minyak yang menyalakan ni, kan? Elektrik. Yudhi. Tapi kita nampak tak zait tu? Tak nampak kan? Yang nampaknya ialah nur. Nampak nur. Allah nampak tak? Tak nampak. Yang nampaknya asyamsu wal qamar, bulan, matahari. Nampak lampu. Tak? Tapi nampakkah zait? Tak nampak. Kita tengok cari minyak mana sini, tak ada. Tak nampak. Nak nampak macam mana? Kena pergi tempat dia, kat minyak tu. Tengok minyak. Tapi tak apa ni? Tak jumpa, tak nampak cahaya pun. Begitu juga Allah. Kan? Allah itu nurus samawati wal ard, dari sudut maknawinya. Tapi kita nak tengok Allah, nampak tak? Tak nampak. Tapi kalau nak kenal Allah macam mana? Kena belajar kenal Allah, beriman dengan Allah, tengok ciptaan-ciptaan dia. Ada. Kalau stop cahaya,
tak jumpalah cahaya. Gitu. Itu dari sudut hissi yang kita nampak, yang kita boleh kias. Okey. Dari sudut maknawi pula, kan? Dari sudut makna pula, orang mukmin. Nah, ini nampak ni. Lampu nampak. Orang mukmin nampak tak lampu dia? Dia jalan di atas jalan petunjuk Allah. Mana lampu dia? Kan? Mana lampu dia? Lampu dia ialah qalbun. Qalbun ialah ibarat az-zujajah. Az-zujajah, kan? Zujah ni kaca ni, qalbun ni. Seketul. Lampu seketul kan? Qalbu seketul. Di dalam dia ada nur. Nur itu dia panggil lubbun. Lubbun tu yang cahayanya. Nampak tak? Tak nampak kan? Tapi kenapa dia boleh pergi jumpa jalan? Ini jalan Islam, ini jalan kafir. Kenapa dia nampak? Sebab di dalamnya ada albab. Sebab tu Allah kata ulul albab. Orang yang memiliki cahaya nurani. Cahaya dalam tu, dia berada dalam zujajah. Zujajah itu ialah al-qalbu. Zujajah itu ditutupi oleh rumah. Rumah itu badan kita. Subhanallah. Nampak tak dia perumpamaan. Kalau ni badan lah, badan masjid. Di dalamnya ada lampu-lampu. Dan lampu tu ada zujajah. Ada kaca. Dia menyalai di dalamnya, menyebabkan orang luar boleh manfaat. Orang mukmin, dia seolah-olah satu batang, satu rumah yang di dalamnya ada cahaya. Cahaya dia boleh menyinari ke luar-luar. Kan? Dia tolong orang, dia bantu orang. Siapa yang mengarahkan dia tolong orang, infak, taat pada Allah, sabar, semua itu? Hati dia. Hati yang dipenuhi oleh cahaya, lubbun. Cahaya itu disinari oleh sumber dia. Apa sumber yang menyinari cahaya manusia? Al-Quran. Allah. Al-Quran, hidayah Allah. Al-Quran ialah orang kata kitab Allah. Dan hidayah daripada Allah itu adalah asbab. Minyak-minyak tu. Hidayah Allah itu minyak. Quran itu minyak untuk menyinari manusia. Subhanallah. Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin. Perumpamaan nur itu seperti mishkat. Mishkat apa dia? Tubuh badan manusia. Okay. Dia masuk dalam tu hidayah, maka manusia dapat. Kemudian bila dia dapat hidayah, dia dipenuhi dengan Al-Quran, ilmu, tadabbur, kan? Dan dia di dalam, maka terbentuklah hati. Hati itu zujajah. Di dalamnya ada al-misbah. Siapa yang menyinarinya? Minyak, zait. Yakadu zaituha yudhi. Memberi cahaya walaupun tidak nampak, tidak disentuh oleh api. Nurun ala nur. Allah. Gitulah tuan-tuan yang dirahmati Allah. Pentingnya kita berhubung dengan nur Allah SWT supaya kita ada nur di dalam diri. Nur ala nur. Kalau kita putus hubung dengan Allah, cahaya yang ada ini akan malap, hilang, dan cahaya Allah pun tidak akan masuk. Tidak akan berlaku nur ala nur. Kan? Kalau kita tengok di sini, kita baca di sini, Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Artilah tu, pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara yang dinyalakan dengan minyak.
dari pohon yang barakah. Syajarah mubarakah ni, kalau kita nak amsal ialah Quran lah. Syajarah mubarakah. Sebab Quran ni ialah kitabun mubarakun. Kitabun mubarak, disebut dalam ayat lain kitabun mubarakun. Pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur dan tidak di sebelah barat. Kita tengok nombor 1040 tu dia terjemah, maksudnya pohon zaitun itu tumbuh di puncak bukit. Ia dapat sinar matahari baik dari waktu matahari terbit maupun di waktu matahari akan terbenam. Maknanya bila tengah tu semua dapatlah, kita kata bila kita duduk tengah-tengah tu, masa kalau duduk syarqi, duduk timur, makna masa barat tak nampak cahaya. Kalau duduk tengah-tengah, masa matahari naik pun dia kena cahaya, masa matahari turun pun dia kena cahaya. Makna orang Islam lah tu. Okey, itulah hebatnya orang-orang yang beriman, yang mentadabbur kitab-kitab Allah. Dan inilah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allah mengutus Nabi, kah kita kata dalam doa apa dia? Selawat nur kan? Nuru Muhammad sallallahu, orang kata syirik. Nah, sebenarnya tidak. Dia bukan nur itu yang dia maksudkan. Nur ialah hati yang Nabi bawa, hidayah yang Nabi bawa, Quran yang Nabi bawa. Nah, petunjuk yang diberi oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi itu sendiri satu mutiara yang boleh memberi cahaya kepada seluruh manusia, rahmatan lil alamin. Kita tak boleh nak faham sebutir gitu, seketul gitu. Nah, kita kena faham apa yang terhasil daripada benda itu, kan? Jadi kalau kita tengok lampu ini pecah tak ada nilai, kan? Pecah mati. Tetapi kalau masuk lampu lain cerah juga, mati terbakar, kan? Sebab selagi mana ada zaituha tu, ada sumber itu, dia tetap menyala. Begitu juga orang mukmin, kalau diberi satu cahaya keimanan dalam hati, walau dia mati pun ada lagi orang lain yang akan berada di situ. Selagi mana ada cahaya Allah Subhanahu Wa Taala, dia walaupun dia mati diganti oleh orang lain pula. Begitu juga lampu bila dia mati akan diganti oleh lampu lain. Yang penting kita kena tanam pokok-pokok zaitun, kan? Yang penting kita kena tanam akidah yang kuat kepada anak-anak yang akan mewarisi kita. Kalau tidak, terputuslah. Kalau tidak tanam pokok ini, tidak jaga pokok ini, terputuslah cahaya-cahaya. Sebab itulah orang akan jaga sungai, orang akan jaga pokok-pokok kerana nak cahaya. Kita jaga untuk dapat cahaya ni, tapi kita tak jaga hubungan kita dengan Allah untuk dapat cahaya iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita nak didik anak kita dengan cahaya-cahaya dunia. Jangan lupa didik anak kita dengan cahaya-cahaya iman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana terhentinya cahaya dunia kerana tidak adanya zaitunah, terhentinya cahaya iman kerana tidak dijaga generasi-generasi yang tumbuh, yang baru tumbuh itu. Nampak tak perumpamaan tu? Kan? Kalau kita tak jaga pokok, segala hasil tak dapat, cahaya tak dapat. Kalau kita tak jaga benih-benih anak-anak cucu kita dengan keimanan pada Allah, maka dia akan menggelaplah dunia ini dari sudut maknanya.
Dunia ini tidak ada lagi cahaya. Bila tak ada, orang langgar lah. Apa-apa orang langgar. Bila langgar, hancurlah dunia. Begitu juga dengan lampu-lampu ini. Itu perumpamaan yang cukup indah kepada orang-orang yang menjaga Allah, beriman kepada Allah. Rupa-rupanya semua orang yang tak beriman pun dapat cahaya. Wallahu alam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. 73 minit ada lagi. Okey, kita tengok ayat berikut. Surah Furqan ayat 1 dan ayat 56. Okey, kita baca sikit. Ada Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. Sadaqallahul azim. Terbukti situlah kau. Tabaraka, dia terjemah maha suci Allah. Ni macam doa ni. Tabaraka. Kenapa dia terjemah maha suci Allah? Sedangkan di dalam ayat tak ada Allah kan? Jadi tuan-tuan, biasanya kalau dia terjemah maha suci Allah, yang ni alladhi, yang telah menurunkan Al-Furqan. Al-Furqan ini nama kepada Quran. Sebab tu dalam kurungan dia sebut Al-Quran. Kenapa dia tak sebut Quran di sini? Sebab dia sebut tujuan Quran. Al-Furqan ialah tujuan Quran. Nama kepada tujuan. Contohnya Az-Zikra. Dia tak sebut Quran, dia sebut Az-Zikra. Kerja Quran ialah ingat. Dia sebut Az-Zikra. Nah, sebut Al-Kitab, Zalikal Kitab, Quran juga. Sebab apa sebut Al-Kitab? Sebab dia itu sesuatu yang ditulis, kita boleh baca. Az-Zikra, sesuatu yang dia ingat kita, dia panggil Az-Zikra. Ni Al-Furqan, sesuatu yang membezakan antara orang yang mengamalkan dia dengan orang yang tidak mengamalkan dia. Antara orang baca dia dengan orang yang tidak membaca dia. Antara orang yang dapat petunjuk daripada dia daripada orang yang tidak mendapat petunjuk. Dia Furqan. Dia memisahkan kita. Tuan-tuan, dalam ayat ini Allah menggunakan nazzala Al-Furqan. Walaupun kita baca Bismillahirrahmanirrahim, dia akan membezakan dengan orang yang tidak baca Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun Bismillah itu satu ayat. Kenapa kita boleh terjemah begitu? Sebab Allah menggunakan nazzala. Nazzala ini dia berperanan setiap ayat, setiap huruf, setiap perkataan yang ada Al-Quran itu termasuk pada nilai nazala. Maknanya, satu lagi, nazala dia turun daripada langit dunia kepada Nabi. Nazala. Kan? Kalau kita tengok dalam surah Baqarah ayat 184, Allah guna apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila. Dia tak guna nazala, sebab itu turun daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia. Mana semua Quran tu. Tapi dalam bab Al-Furqan, Allah menggunakan nazala untuk menyatakan, wahai manusia,
walaupun kamu hanya membaca bismillah, dan bismillah itu sebahagian daripada Quran, akan memisahkan kamu dengan orang yang tak baca bismillah, akan membezakan kamu dengan orang yang tidak baca bismillah. Hebat Quran. Baca sebiji je, alif lam mim nun, nun akan membezakan kita dengan orang lain, walaupun satu huruf. Qaf ada. Sebab itulah Allah menggunakan nazzala, maknanya setiap ayat, setiap kalimah dan setiap huruf akan memisahkan kita dengan membezakan kita dengan orang yang tak baca langsung. Sebab Allah kata apa dalam hadis Nabi, kata apa, pahala tu diberi apa, 10 bandingan tu bukan pada kalimah tapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Maknanya setiap huruf ada pahala. Oleh sebab itu setiap itu dipanggil nazala. Dia nazala. Jadi setiap orang yang membaca walaupun satu huruf, dia akan dapat apa? Tabaraka. Tabaraka. Dia akan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah. Maknanya nak letak Allah kat mana ni? Sebab dalam terjemah ada Allah selepas tabaraka. Tabaraka fi'il madhi. Tabaraka. Tabarakallah. Maha suci Allah. Kalau kita tengok kawan kita berjaya, kita kata apa? Tabarakallah. Tak payahlah kata tabarakallazi nazala al-furqan. Tabarakallah. Apa tu makna? Maha suci Allah. Satu. Makna kedua ialah tabarakallah, semoga Allah memberkatimu. Tabarakallah, semoga Allah memberkatimu. Baik. Di bawah tu, bawah terjemah itu dia tulis nombor 1052 apa? Maksudnya jin dan manusia. Kat mana tu? Jin dan manusia. Liyakuna lil alamin. Nah, liyakuna lil alamin, agar dia Allah, yakun tu menjadi pemberi peringat. Dia tu bukan Allah. Dia tu bukan Allah. Dia itu Nabi, abdihi itu. Abdihi. Ataupun sebab gini, Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Quran, Al-Furqan ala abdihi. Hamba dia. Siapa hamba ni? Nabi kita kan? Liyakuna, supaya ia jadi. Ia tu siapa? Nabi ya? Sallallahu alaihi wasallam. Liyakuna, supaya ia jadi. Li itu makna supaya, yakun ia jadi, maknanya abdihi lah, paling dekatnya hamba. Kalau kita lagi furqan boleh juga. Liyakunal furqan. Nak pergi jauh lagi Allah. Makna boleh belaka. Allah yang menurunkan Quran kepada hamba dia yang diutuskan ke semua tiga-tiga itu, liyakun, untuk menjadi